Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini 29 Syaban 1442 bersamaan dengan 12 hari bulan 4 2021, kita masih meneruskan pengajian kita dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, juzuk yang ke-16. Kita bincang cerita Zulqarnain. Sambungan kita ayat 92. Setelah dia mengembara dalam siri yang lepas, Zulqarnain mengembara ke mana? Dia pergi ke arah timur dan ke arah barat, kan? Mula-mula dia pergi ke timur, dia pergi ke Maghrib Asy-Syams. Pergi ke Maghrib dulu. Hatta iza balagha Maghrib Asy-Syams. Sehingga dia sampai ke Maghrib. Maghrib ni sebelah mana? Tengok. Dalam kitab Tafsir Al-Munir, dia kata hatta iza balagha maghrib asy-syams. Mana dia pergi ke arah maghrib. Maghrib ni tepat sebelah matahari jatuh. Jadi dia kata di sini dia sampai ke ujung bumi yang basah, bumi yang kering. Min jihatil maghrib. Selepas pada itu dia panggil Al-Bahrul Muhit. Dalam bahasa Arab, Bahrul Muhit, iaitulah laut yang gelap ataupun laut Atlantik. Sa'iran fi biladil maghrib, dia berjalan di kawasan negara Maghrib, Al-Maghribil Arabi, macam Tunis, Jazair, Marrakesh. Jadi dia nampak dengan mata dia matahari itu jatuh macam jatuh dalam lumpur. Nampak dengan mata lah, matahari itu tak jatuh situ. Kemudian dia mengembara pula pergi ayat 90, hatta iza balagha matli'asy syams. Dia pergi jumpa tempat matahari terbit pula. Jadi dia ni jalan sungguh ni, jalan kuat, ya. Jalan semati. Kemudian itu dia panggil ayat yang kita berjalan. Hari ini sara summa atba'a sababa, ay summa sara Zulqarnain fi tariqin thalis. Dia ikut jalan yang ketiga. Ada, kita baca ayat dulu baru sedap cerita. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا
حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. Jadi Zulkarnain dia pergi ke arah barat, dia pergi ke arah timur, dia jumpa dengan orang tak pakai baju, tak ada tempat berteduh. Jadi orang-orang ni duduk dalam suasana asywa'i, tidak ada tamadun mana dia kata. Kan? Baik. Kita pergi kepada summa atba'a sababa. Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain. Mana dia panggil lorong yang ketiga. Timur, barat, timur. Boleh jadi dia pergi kot ni pula, utara ataupun selatan. Itu dia panggil jalan yang ketiga, Al-Masarus Salis. Jadi Zulkarnain berpatah balik, tengok nota di bawah, yakni menurut jalan ke sebelah utara. Dalam kitab ni kata utara, pergi ke utara. Atma'a sababa, dia pergi ke utara dengan sebab-sebab jalan yang lengkap lah, dia punya kelengkapan. Pergi ke arah yang dia nak pergi. Dia pergi ke arah mana? Dia pergi ke arah nak bertemu dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Itu semua dengan ilham daripada Allah. Mungkin lagi selesaikan masalah Ya'juj duk mengamuk. Siapa dia Ya'juj? Kita tengok kejap lagi. Bila dia sampai di sana, hatta idza balagha bainas saddain, sehingga apabila ia sampai di antara dua gunung. Baina jabalaini, di antara dua gunung besar. Ia dapati wajada min dunihima qauma, ia dapati di sisinya, di penduduk di situ, suatu kaum la yakaduna yafqahuna qawla, yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan, tak tahu dia cakap apa. Sudah. Tengok nota di bawah. Maralah Zulkarnain bersama-sama tenteranya ke utara hingga sampai di antara dua gunung, lalu dapati dalam daerah itu satu kaum yang hampir-hampir tidak memahami perkataan kerana bahasa mereka terlalu pelik. Sudah. Bahasa dia terlalu pelik. Habis macam mana Zulkarnain boleh faham? Timbul soalan kan. Dia kata macam mana Zulkarnain boleh faham kalau orang tu bahasa dia pelik? Jawab dianya, tanda sini pelajaran. Kata di Ibnu Jarir, dia kata kaum yang Allah Ta'ala cerita dalam ayat ini tak dapat nak faham bahasa dia. Dan macam mana Zulkarnain boleh faham? Kata Zulkarnain ini dua cara. Oleh kerana kekuasaan dia terlalu besar, jadi dia kena menguasai semua bahasa-bahasa di dunia yang dia pergi. Allah SWT bagi kepada dia ilmu, ilham, buka kepada dia ni boleh memahami bahasa orang. Itu satu pandangan. Ada ulama kata dia guna mutarjem. Apa dia mutarjem? Penterjemah. Dia pakai dia ni raja besar. Dia bukan main-main. Bila dia raja besar, makna dia ni ada penterjemah. Jadi kita sekarang ni pun sama lah. Kalau kita nak berjalan pergi negara-negara tertentu, kita kena ada mutarjem, orang yang boleh menterjemahkan bahasa orang tu kepada kita. Mana akhirnya, ataupun dia terpaksa kena perhati betul-betul cakapan dia untuk nak memahami bahasa dia sukar.
Kita ni ada juga dalam satu negeri, satu negara pun, kalau kita pergi ke pendalaman tempat orang asli, dia ada bahasa dia macam-macam. Asli Batak lah, asli dia punya nama, kabilah-kabilah dia, bahasa dia pun lain-lain. Jadi tak pelik lah Zulkarnain ni jumpa. Cuma nak ceritanya, bahasa orang situ pelik, payah nak faham. Mereka pun repot kepada Zulkarnain. Dia kenal raja ni rupanya. Puak-puak tu, orang yang duduk dia celah bukit tadi, dia kenal ni raja ni. Dia pun repot. Tengok ayat 94. Qalu ya Zulkarnain, mereka berkata, wahai tuanku Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Tengok dia ada perkataan dan. Maknanya dia bukan satu kaum. Dia ada dua kaum, dua kabilah. Itu dia panggil Ya'juj dan Ma'juj. Apa dia Ya'juj dan Ma'juj ni? Sentiasa melakukan kerusakan di bumi. Tengok nota di bawah. Dalam Al-Quran, nota 771 tu pelajar. Di dalam Al-Quran tidak diterangkan siapa dia kaum Ya'juj dan Ma'juj itu. Tetapi menurut asal bahasa, kedua-dua perkataan itu artinya satu bangsa yang tabiatnya suka menceroboh, menyalakan api rusuhan, membuat kacau dan merusakkan kehidupan manusia. Maknanya kau pengacau dua-dua kumpulan ni. Tengok dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah rahimahullah, dia nukil daripada Al-Alusi. Tanda dia pelajar. Dalam tafsir Al-Alusi Ruhul Ma'ani, jilid yang ke-16, muka surat 38 dan selepasnya, dia kata tanda ni, Ya'juj dan Ma'juj, mana dua kabilah. Ismani A'jamiyan, dua nama bagi kumpulan orang ajam, mana bukan Arab, bagi dua kabilah. Fahuma mamnu'ani minas sarf. Ini untuk orang ngaji nahwu, dia kata mamnu' minas sarf. Wahuma qabilatan, di mereka ni dua kabilah daripada anak Yafith bin Nuh. Yafith bin Nuh, mana dia mari daripada kumpulan anak cucu Nabi Nuh melalui Yafith. Ya'juj iaitulah kumpulan Tatar. Tatar hak mengganas tu. Zaman kita dia pernah dia mengganas di Baghdad, dia panggil Mongol. Di Tatar. Ma'juj iaitu Maghul, orang Arab kata Maghul, Mongol. Itu buat dia. Asal kedua-dua kabilah daripada bapa yang satu, nama dia Turk. Mereka duduk di sebelah Syamal daripada Asia. Dan negeri dia berterusan di antara Tibet, China, Al-Muhit Al-Mutajammid Al-Syamali, dan berakhir di sebelah barat negara Turkistan. Kita kata wallahu alam, ini yang saya jumpa dalam tafsir Munir, dia nukil daripada Al-Alusi rahmatullahi taala alal jami'. Baiklah para pelajar sekalian, itu je nukilan yang kita ada. Mana kita ambil lah setakat mana cerita-cerita yang tidak pelik-pelik lah. Dah, kalau cerita pelik-pelik tak perlu, Allah Ta'ala pun tak cerita, kenapa kita sibuk-sibuk mau cerita? Kan, itu kata di para ulama, kalau Allah Ta'ala tak cerita, kenapa kita sibuk mau cari apa? Duk cari hak pelik-pelik tu nak. Baik. Jadi kita tahu dah Ya'juj dan Ma'juj ni manusia, kan? Ya'juj dan Ma'juj ni orang ke benda apa? Makhluk manusia dia. Kata di ulama tafsir, dia kata apa? Hatani qabilatan min bani Adam. Ya'juj dan Ma'juj ni dua kabilah daripada anak Adam, sebagaimana yang telah sabit sahih
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu satu kesilapan sebahagian daripada penganalisa mengatakan Ya'juj Ma'juj ni bukan dalam bentuk rupa anak Adam. Dia kata orangnya telah ada orang kata Ya'juj ni kenik sangat orang, pendek sangat. Ada orang kata panjang macam galah. Tak tahu mana. Dia ada setengah ahli pencerita dia kata Ya'juj ni telinga dia besar. Dia boleh buat lapik tidur telinga dia. Kalau dia nak tidur, dia bolah telinga tok itu, dia duduk atas tu. Senang ke dia tidur? Tak, dia punya tilam tidur sudah dibawa. Kalau dia sejuk, dia selimut dengan telinga dia tu. Kata Syekh, kullu hadza min khurafati Bani Israel. Cerita-cerita ni semua tu khurafat Bani Israel berlaku tu. Tidak kata riwayat yang sahih. Tidak kata mari daripada riwayat yang sahih. Mereka ni dua umat, dua kabilah yang duduk di belakang tembok Ya'juj dan Ma'juj. Jangan duduk belak-belak kita ni. Maka oleh kerana dia cerita Bani Israel, tak usah duk percaya. Kita mengatakan dia daripada Bani Adam. Cuma rupa dia pelik sikit. Biasa ya kita ni pelik ni. Melayu ni beberapa jenis rupa ada. Tu kalau kita pergi rupa orang asli lagi banyak rupa. Orang asli di pendalaman, orang ni di pendalaman Sarawak lain pula dia punya bentuk. Jadi kalau kita kata dia pelik, tak ada masalah. Cuma dia punya perangai ganas. Apa dia ganas? Mengganas dia. Kalau dia keluar mari dia kacau orang. Maka penduduk di antara dua bukit ini bila jumpa dengan Zulkarnain, dia meminta, Tuanku Raja, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu? Kita nak bagi kontrak kepada Tuan Raja kerana hasil pendapatan kami, dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka. Tak tahan ni, sekali dia mari dia kacau kita. Ya'kulul yabis wal khadr. Dia makan semua. Kalau hijau-hijau dia makan. Kalau kering-kering dia pikul balik kapur dia. Kita ni tak tinggal apa. Ini kita ni tak tinggal benda jadi. Punya kacau dia. Jadi kata di Ibnu Jarir, makna Ya'juj wa Ma'juj yufsiduna fil ard wa lam yaqa' minhum ifsadun fil ardi. Dia kata mungkin kata-kata ini mereka akan terjadi pada akhir zaman. Dekat nak kiamat esok bila Ya'juj wa Ma'juj tembok dia pecah, dia keluar, ketika itulah berlakunya sedemikian. Tapi berlaku dah juga. Waktu Tatar Mongol masuk dalam negara Baghdad, apa dia tak buat pada orang Islam? Kita kata juga sudah berlaku kan? Baik. Berapakah bilangan Ya'juj dan Ma'juj? Dengar ni pelajar. Tanda situ bilangan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih ni, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Allah berfirman kepada Adam, ya Adam. Adam pun jawab, labbaika wa sa'daik. Ya Allah, wal khairu fi yadaik. Semua kebaikan duduk di bawah kuasamu ya Allah. Fayaqul akhrij ba'san nar. Adam, keluarkan daripada zuriatmu orang-orang yang akan dicampak dalam neraka. Nauzubillah. Qala, kata Adam, wa ma ba'sun nar. Apa dia manusia yang nak campak neraka? Siapa? Dengar ni. Qala min kulli alfin. Setiap 1000 orang. Berapa orang? 1000 orang. Berapa nak pergi neraka? Min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ina. Daripada 1999 ke neraka.
Na'udzubillah. Terkejut para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat kata apa? Nabi kata fa'indahu yashibus saghir. Ketika itulah budak-budak kecil beruban. Wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Orang-orang perempuan yang mengandung jatuh anak dia, gugur habis anak. Kamu tengok manusia macam mabuk bukan mabuk, walakin azaballahi syadid. Jadi sahabat bila dengar ni terkejut. Qalu ya Rasulullah, wa ayyuna zalikal wahid. Siapa di kalangan kami yang jadi seorang daripada 1000? Bimbang sahabat. Kita lagi bimbang. Kalau sahabat bimbang, macam mana kita tak bimbang? Qala sallallahu alaihi wasallam abshiru. Nabi kata dengar khabar gembira. Fa inna minkum rajulan. Nak banding bilangan kamu seorang. Wa min ya'juj wa ma'juj alfan. Mu seorang, Ya'juj wa ma'juj 1000 orang. Itu nisbah. Ramainya Ya'juj wa ma'juj ni sampai 1000 orang. Allahu akbar. Summa qala, kemudian Nabi langsung bersabda, wallazi nafsi biyadih. Nabi bersumpah, demi jiwaku di tangannya, inni arju an takuna rubu'a alil jannah. Aku mengharapkan umat aku ni 1/4 ahli syurga. Fakabbarna, sahabat bertakbir, Allahu akbar. Tak lama Nabi kata arju, aku mengharapkan umat aku ni 1/3 ahli syurga. Kabarna, kami bertakbir. Kali yang ketiga Nabi kita ubah, aku mengharapkan umat aku ni 1/2 ahli syurga. Fakabbarna. Alhamdulillah, kata umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja nak banding umat lain, kita ni 1/3 ahli syurga umat Muhammad, umat lain setengah. Maka Nabi nak tenangkan hati sahabat, dia bagi angka bilangan. Nabi kata apa? Ma antum finnasi. Nak banding kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat yang lain, illa kasya'ratis sauda fi jildi saurin abyad. Seperti bulu yang hitam duduk di atas belakang lembu yang putih. Makna terasing sangat bilangan kita sedikit. Au kasya'ratin bayda fi jildi saurin aswad, ataupun bulu yang putih duduk atas belakang lembu yang hitam. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Tuan-tuan kata alhamdulillah, Nabi kita letak kita ni setengah daripada ahli syurga, dan yang 1/1000 tadi daripada Ya'juj wa Ma'juj. Itu menunjukkan bahawa bilangan Ya'juj wa Ma'juj ni terlalu ramai. Itu yang nak maklumkan dalam hadis ini, bilangan Ya'juj wa Ma'juj terlalu ramai. Allahu akbar. Baik. Jadi penduduk negeri ini cakap dengan Zulkarnain. Dia minta apa? Minta nak bayar upah supaya Zulkarnain buat tembok untuk mereka. Buat tembok untuk mereka. Apa jawapan raja yang soleh, yang beriman, yang adil ini? Dia kata apa? Tengok ayat 95. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Zulkarnain menjawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku jadikan daku menguasainya. Aku ada bajet, jangan bimbang. Tak usah bayar-bayar. Kita punya projek ni aku buat dengan bajet yang kita ada. Lebih baik dari bayaran kamu. Tak bayar-bayar. Ambil guna duit tu untuk projek lain. Cuma ingat ni, kalau aku buat projek, kamu kena tolong. Aku tak minta upah, tapi nak minta kerjasama, gotong royong daripada masyarakat. Apa dia? Fa'inuni biquwwah. Fa'inuni biquwwatin. Oleh itu bantulah daku dengan tenaga kamu beramai-ramai. Keluar semua, kita gotong royong. Tengok 722. Apa dia kata? Yakni meliputi tukang-tukang, tenaga buruh, dan alat-alat yang diperlukan. Mu kena bawa. Bawa.
aj'al bainakum wa bainahum radma. Allahu akbar. Tawadhu' Zulkarnain, walaupun dia raja besar, dia punya kerajaan dia besar, tapi dia tawadhu'. Apa yang Allah Ta'ala beri pada aku lebih baik daripada membayar. Bantulah aku beramai-ramai mari. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan bina di antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Dia punya teknologi Zulkarnain ini, dia akan buat satu tembok radma, mana tembok ni kukuh, tak boleh puak-puak Ya'juj wa Ma'juj nak pergi kacau, tak boleh. Allahu akbar. Tengok nota di bawah. Yakni tembok yang menutup lapangan antara dua gunung itu, yang dapat menahan langgaran kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dia tak akan boleh langgar. Dia tak boleh mari ke kawasan ini. Itu teknologi yang akan digunakan oleh Zulkarnain. Apa dia? Macam mana cara dia? Apa bahan yang dia nak gunakan? Tengok 96. 96 kata apa? Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafain qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrigh alaihi qitra. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi. Mungkin cari besi, kau mari sini. Tambun di mana antara bukit yang kita nak buat tembok ni. Sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu, ia pun memerintahkan mereka membakarnya dengan berkata, bakar, tiuplah dengan alat-alat kamu, membakar besi ini biar hancur. Biar betul-betul panas. Sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala seperti api, berkatalah Zulkarnain, dia kata apa? Bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan ke atasnya. Mana dia punya struktur dia daripada besi dipanaskan, kemudian dia ambil alat di sini, tembaga cair, dituang celah-celah tu. Bukan buat ke seming, tembaga dengan besi, punyalah kukuh. Aku nak tuang atas besi itu. Tengok 774. Setelah mereka membawakan ketul-ketul besi untuk menutup tanah lapang antara dua gunung itu, ia perintahkan mereka membakar tembok dari ketul-ketul besi sehingga menjadi merah menyala seperti api, lalu dituang atas tembaga cair sehingga menjadi amat kukuh lagi licin. Satu kukuh, satu lagi amblas, licin. Barulah Zulkarnain bila selesai, Zulkarnain kata apa? Tengok 97. Jadi dia kata, bawa mari besi, bawa mari alat-alat, atuni zubaral hadid, bawa mari besi yang kuat, dituang pula dengan timah, dengan tembaga. Allahu akbar. Jadi kita tak nak bayangkan teknologi macam mana dia orang buat masa tu. Bukan ada keren, ada apa, pakai duk punggah gitu. Masya Allah. Bila selesai pembinaan, Zulkarnain bagi jaminan dari sudut kualiti. Dia panggil, kalau kita orang panggil macam sirim lah. Nah, mari tengok dia punya bahan. Dia kata apa? Tengok 97. Famasta'u an yazharu wa mastata'u lahu naqba. Patut baca straight ya, wa mastata'u lahu naqba. Tapi ana baca satu-satu supaya pelajar ambil perhatian.
Tengok Zulkarnain kata, maka mereka tidak dapat memanjatnya dan mereka juga tidak dapat menebuknya. Nak panjat tak boleh, licin, tinggi, nak tebuk, korek pun tak dapat. Tengok di sini nota 775, yakni kaum Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat memanjat tembok itu kerana licinnya, dan juga tidak dapat menebuknya kerana tebalnya dan padunya tembaga campur besi. Allahu Akbar. Tengok, kita tadabbur sini, belajar. Tengok ayat ni kata apa? Masta'u, famasta'u, wa mastata'u. Ada beza tak beza dua tu? Ayat yang pertama kata-kata apa? Famasta'u. Berapa huruf? Sin, alif dulu. Alif, sin, ta, ain, waw. 6 huruf kan. Ayat yang bawah ada tambah ta satu lagi. Famasta'u. Yang kedua famastata'u. Sebab apa? Dalam siri yang lepas kita telah belajar tentang ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya bilangan huruf menunjukkan kekuatan makna dia. Sebagaimana kata Khadir, innaka lan tastati'a. Mu tak mampu. Tapi setelah dia cerita kepada Musa, ma lam tasti', itu yang kamu tak mampu. Sini Zulkarnain kata famasta'u, mereka tak mampu nak naik, nak panjat, tak mampu. Wa mastata'u, mereka lagi tak mampu nak korek. Itu menunjukkan bahawa kekuatan teknologi yang digunakan oleh Zulkarnain itu dari sudut kekuatan, dari sudut tadabbur kitanya berbeza antara famasta'u, famastata'u. Boleh faham lah, kena ambil perhatian itu. Ini dia panggil i'jazul Quran. Quran itu lagi makan, lagi lama, lagi menarik untuk kita ambil perhatian para pelajar sekalian, para jemaah sekalian. Alhamdulillah. Kemudian bilakah berlakunya tembok Ya'juj dan Ma'juj ni akan runtuh? Bila? Jadi maka ada riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita tentang hadis ini. Dia kata apa? Cuma hadis ini ulama hadis berbeza pandangan tentang diangkat ke Nabi ataupun sahabat yang meriwayatkan setakat. Jadi panggil mauquf. Kalau kata mauquf ataupun marfu'. Jadi Ibnu Katsir di antara ulama yang tidak setuju dengan diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita. Tapi kalau setakat riwayat sahabat boleh dengar cerita. Kisah dia begini. Tapi ulama buat analisa tidak bercanggah hadis ni dengan ayat Quran. Allah kata dalam cerita ni, Zulkarnain kata mereka tak mampu nak panjat, lagi tak mampu nak korek. Itu peringkat awal. Tapi kalau sudah dekat nak kiamat, Allah izinkan mereka untuk melakukan sedemikian. Tanda ceritanya. Jadi hadis ni kalau kita kata marfu', mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Ya'juj wa Ma'juj la yahfiruna as-sadda kulla yawmin. Ya'juj wa Ma'juj duk korek bukit tiap hari. Korek. Kata di Ibnu Katsir fi raf'ihi nakar. Marfu' kepada Nabi ni tak itu nakar, ada benda pelik. Sebab macam ambil daripada Ka'ab Ahbar, ambil daripada cerita Israiliyat je cerita ni. Baiklah. Ulama lain kata yang tak boleh itu peringkat awal, dekat nak kiamat esok Allah izin kepada mereka. Jadi tiap hari dia duk korek. Bila dia penat dah sampai tengah hari, dia kata okey kita sambung esok pula kerja korek ni. Belum ada sikit. Dah berlubang dah. Esok kita sambung. Irji'u, balik rehat dulu. Balik rehat, balik makan.
Bila dia mari esok, mana lubang kita tebuk semalam? Lubang tu balik semula. Siapa dia mari tampal? Ada sebahagian kata malaikat mari tampal balik, tutup balik dia punya lubang. Oh, penat lagu ni. Korek lagi. Petang dia penat balik, kena tampal balik dia punya bekas dia korek. Wa aradallahu an yab'asahum 'alan nas hafaru. Bila Allah nak izinkan mereka keluar esok dekat dengan nak kiamat, lubang tadi dia kata apa? Mereka mula bercakap. Berhenti dulu hari ni. Irji'u fasatahfirunahu ghadan insya-Allah. Tengok ni, besar kalimah insya-Allah. Sepatah kalimah ni bila dia kata insya-Allah wa yastathni, lubang itu tidak lagi ditampal. Malaikat tak mari tutup dah lubang. Bila dia mari esok, sambung. Lubang dah ada. Krek buat pula kan. Habis petang, insya-Allah sambung lagi. Maka mereka yahfirunahu wa yakhrujuna 'alanna, ketika itulah bila berlubang keluar, ketika itulah mereka akan keluar daripada tembok. Dia pergi minum air. Dia orang-orang yang ada sekitar tu semua masuk dalam kubur, dalam kota, takut dilanyuk oleh Ya'juj wa Ma'juj dengan bilangannya yang terlalu ramai. Allahu Akbar. Terlalu ramai. Fayarmuna bisihami ila sama. Sombong Ya'juj wa Ma'juj ni dengan cerita pelik ni. Dia ambil panah dia panah ke langit, zam, panah. Oh, kuat. Fa yatarji'u wa ilaiha kahayatid dam. Oh, dia bila panah dia masuk balik semula ke bumi, ada darah. Dia pun sombong. Dia kata, tengok, kami telah menguasai ahli bumi dan kami juga telah dapat menguasai ahli langit. Sebab dia panah naik atas, panah tu ada darah. Cerita dia panjang, cerita ni. Nak dengar apa habis ke tak? Kena dengar apa habis lah kan. Katanya Nabi Isa AS turun. Nabi Isa turun dari langit. Ketika itu Dajjal sedang mengamuk di Syam, di Baitul Maqdis. Dajjal tengah mengamuk. Dajjal ni bila dia bau Nabi Isa, lembek lalu. Aura Nabi Isa tu kuat, Dajjal jadi lemah. Kemudian mati, dibunuh Dajjal. Tak lama lepas pada itu, selesai daripada Dajjal keluar, Nabi Isa masuk dengan masyarakat pada waktu itu. Tiba-tiba mari pula bala, orang kata, bersembunyi belakang, cepat, Ya'juj wa Ma'juj nak serang kawasan kita. Jadi Nabi Isa naik atas bukit, berselindur dengan apa? Dengan sahabat-sahabat dia duduk atas bukit. Naik atas bukit. Bukit di Palestin. Bila duduk atas bukit, dia cerita panjang nak ringkas. Ketika itu mereka bukit ni dikepung oleh Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj mari kepung. Habislah makan yang tak ada apa, tak ada siapa kepala lembu lebih mahal daripada apa benda. Dia tak ada makanan. Jadi orang pun cakap, ya Nabi Isa, apa kita nak buat ni dengan Ya'juj wa Ma'juj ni? Mati kita duduknya kepung dia ni. Ketika itu Nabi Isa AS berdoa dengan Allah Azza wa Jalla, minta Allah Ta'ala hantar mari. Tengok ni, fayab'asullahu alaihim naghafa. Macam boleh Allah Ta'ala hantar kepada mereka naghafa, jenis ulat. Gedebe sangat Ya'juj wa Ma'juj. Tuhan hantar mari ulat, duduk di tengkok mereka, krik pakai tengkok, mati Ya'juj wa Ma'juj. Pada dengan ulat. Ya'juj wa Ma'juj mati dengan apa? Ulat mari gigit tengkok dia. Habis ya. Fayaqtuluhumullah. Bila mari ulat, Nabi kata pada hadis ni, wallazi nafsu Muhammadin biyadi inna dawabbal ardi la tasmanu wa tashkaru syakara.
Buat binatang-binatang di bumi ni gemuk habis. Sebab duk makan daging Ya'juj Ma'juj tu banyak sangat. Allahu akbar. Ulat-ulat pun duk makan. Panjang cerita ni. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Jadi ulama hadis berbeza. Ada kata nakarah, ada kata terima. Ulama mutaakhir kata disahihkan dalam, ada kata mauquf. Wallahu a'lam. Yang penting cerita itu ada. Baik para pelajar sekalian. Apa jadi dengan Ya'juj Ma'juj? Tak habis lagi kita ni. Allahu akbar. Maka Ya'juj Ma'juj kata di siapa ya tadi? Zulkarnain pun kata, tengok ayat 98, ayat terakhir kita untuk siri ni. Qala hadza rahmatum mir rabbi. Setelah itu Zulkarnain berdakwah kepada kaum dia, ini adalah suatu rahmat dari Tuhanku. Allah Ta'ala bantu kita, rahmat. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Inilah suatu rahmat dari Tuhanku. Dalam pada itu apabila sampai janji Tuhanku, ia akan menjadikannya hancur. Ini tembok ni akan pecah, hancur lebur. Dan adalah janji Tuhanku itu benar. Tengok 776. Yakni berkatalah Zulkarnain kepada penduduk daerah itu, tembok ini adalah menjadi rahmat dari Allah Azza wa Jalla kepada manusia untuk menyekat bahaya serangan kaum Ya'juj dan Ma'juj terhadap negeri-negeri yang lain. Tetapi apabila sampai waktunya yang telah ditentukan oleh Allah, maka tembok itu akan hancur lebur dan mereka akan keluar menyerang dengan ganasnya. Dengan ini berakhirlah kisah Zulkarnain. Mana setakat 98 tamat kisah. Baik. Para pelajar sekalian, muslimin dan juga muslimat, tak sedap kita break. Orang panggil break mengejut gini kan. Duduk di manakah Ya'juj? Duduk di manakah tembok Ya'juj Ma'juj? Ada ke tak ada? Setengah orang kata tak ada je tembok ni. Oh, sedap dia buat. Dia kata tidak ada tembok. Kalau ada mesti nampak. Macam-macam pokok itu. Betul tak? Dia kata kalau ada, biar nampak. Allahu akbar. Kata Syekh Al-Syanqiti rahimahullah dalam Adwa, ada orang kata kalau ada mesti nampak. Sedap lalu teori pokok kita ni, ahli-ahli konspirasi. Dia kata benda tu ada. Bila Tuhan sebut mesti ada. Cuma boleh jadi Allah Ta'ala sembunyikan tempat itu, orang tak nampak, sehingga sampai kepada waktu yang dijanjikan. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Bila Tuhan janji Ya'juj Ma'juj akan keluar, keluarlah dia. Ya'juj Ma'juj akan keluarlah dia pada masa itu. Dalilnya waktu Nabi Musa sesat, Nabi Musa dengan Bani Israel, yatihuna fil 40 tahun sesat di padang Sinai, padang pasir. Duk pusing tempat sama. Dia berjalan petai kali sampai sini balik. Sebab dah negeri dia sebelah tu ya. Orang sebelah pun tak nampak. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Saya kata, Abu Anas afallahu anhu wa an walidayhi kata, waktu kehilangan MS-370. Budak-budak ni ingat lagi. MS-370 hilang. Waktu tu dunia ni siap dengan satelitnya, dengan radarnya apa. Duk mana MS-370? Ada orang pergi cari laut yang paling kanan, ada pergi sana sini. Sekarang ni pun teori tak habis-habis lagi. Jumpa pula duduk di tepi mana tak tahu. Silap-silap mari duduk patah tok Bali tak tahu. Nah, kita kata ini kalau lah mu bijak sangat, tak usahlah cari tembok Ya'juj. Pergi cari MS-370 dulu. Allah Ta'ala lah bagi rahmat, maghfirah kepada umat-umat Islam yang ada dalam kapal tu. Moga Allah Ta'ala bagi cucu rahmat kata mereka dan beri kesabaran kepada keluarga mereka semua. Kita buat bandingan saja. Maknanya jangan duduk sibuk-sibuk sangat nak cari Ya'juj Ma'juj. Kapal terbang kita hilang pun tak jumpa cari. Maka kita kata tembok ni ada. Tembok ada. Dan mereka akan keluar di akhir zaman apabila dekat dengan nak kiamat. Dalam surah Al-Anbiya Tuhan kata, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Bila dibuka tembok dia, mereka akan bertebaran mari menyerang kita. Allahu akbar.
Nabi kata sallallahu alaihi wasallam cerita bila mari Nabi Isa alaihi salam, Ya'juj Ma'juj pun mari. Baik, belum habis lagi cerita. Nak dengar ke tak nak? Bila mari ulat, apa nama ulat tadi? Apa nama ulat? Jadi Ya'juj bila dia keluar, dia lalu pergi ke Tasik Tabariyah dekat dengan Palestin di Syam. Dia minum air sampai kering air. Ramai tak ramai cerita sampai kering. Bila mari Ya'juj yang terakhir mari, sini ada air. Kenapa kosong? Rupanya Ya'juj awal tu nyesengok habis dah air. Minum habis. Allahu Akbar. Kemudian bila mereka kepung Nabi Isa AS, Nabi Isa terpaksa bawa sahabat-sahabat dia berselindung di bukit. Ketika itulah datangnya Ya'juj Ma'juj, mari kepung mereka. Maka Allah Ta'ala hantar mari ulat. Apa nama ulat tadi? Apa nama ulat? Budak-budak ni ulat Naghafa. Tulis nama ulat tu, nama dia Naghafa. Naghafa dia kata biasa ulat ni duduk di tengkok unta. Duduk gigit tengkok unta. Naghafa Baik. Bila ulat ni mari gigit, Ya'juj Ma'juj mati habis. Bila mati, busuk habis kawasan tu. Saudaralah, dia pergi jumpa Nabi Isa. Macam mana kita nak hidup ni? Busuk kawasan ni. Udara sudah tak bersih lagi. Kita bukan ada penapi udara macam ni. Fayursilullahu tayran ka'anaqil bukht. Allah hantar mari burung, dia punya tengkok macam tengkok unta, besar burung. Burung apa wallahu alam. Kamu jangan tanya burung apa, spesies apa burung. Tak tahu aku. Dah, National Geographic pun tak jumpa cari burung ni. Maka burung ni mari ambil mayat Ya'juj Ma'juj, diterbang entah ke mana dia pergi campur, wallahu alam. Habis selesai Ya'juj Ma'juj diangkat, summa yursilullahu mataran. Allah Ta'ala turunkan hujan, semua bumi ni sama habis bersih, air habis. La yakunnu minhu baitu mandarin wala wabarin. Habis rumah daripada khaimah, rumah daripada tanah, anak habis. Allahu Akbar. Maka jadilah bumi itu sama sebab ini persiapan kiamat nak datang. Pada waktu itu dia jadi ardul mahsyar. Kemudian Allah perintah kepada bumi, bumi, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Maka bumi tumbuh-tumbuhan. Sebiji buah rumman, buah delima, boleh makan berpuluh orang. Bersama mana buah delima? Kita belah dua buah lima, dia punya kulit boleh buat payung. Sekarang ni buah delima boleh tak dalam poket. Di akhir zaman lepas Nabi Isa Nuh, buah delima dia saja boleh buat payung. Allahu yastazilluna, boleh buat payung dengan kulit dia. Allahu Akbar. Seekor unta, susu dia boleh minum berpuluh orang. Masya Allah. Kambing habis. Maka ketika itulah dalam keadaan aman, damai, harmoni suasana, ketika itu fabainamahum kadzalik iz ba'atsallahu rihan tayyiban, ketika itu mari angin yang baik, fatakhuzuhum tahta abatihim, maka orang-orang mukmin mati habislah dia. Mari angin tu tarik dia punya nyawa. Ketika itu tinggal lagi manusia-manusia yang jahat, mereka tak tahu apa dah pada ketika itu. Maka fa'alaihim taqumus sa'ah, ketika itu berlakunya kiamat. Hadis ini dalam Bukhari, dalam Muslim. Allahu Akbar. Abilah cerita Ya'juj Ma'juj sudah tamat. Kalau tuan-tuan tak puas hati, memang saya rasa pun tak puas hati. Tengok dalam YouTube, cari halaqah Abu Anas Madani, tajuk dia berakhirnya dunia ini. Apa tajuk? Berakhir dunia ini. Saya sudah syarah kitab Nihayatul Alam, ada beberapa puluh siri kuliah, daripada awal tanda kiamat sampai ke tanda kiamat yang besar, keluarnya Dajjal, munculnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi dulu mari, tanda ni pelajar, Mahdi, turun Nabi Isa dari langit, Dajjal keluar, Nabi Isa bunuh Dajjal,
Kemudian keluar Ya'juj dan Ma'juj, kepung Nabi Isa AS. Sekali lagi Allah selamatkan Nabi Isa dengan umat Islam yang ada pada waktu itu. Maka selesailah kita itu. Kemudian marilah lagi keluar dabbatul ard, binatang besar dari bumi boleh bercakap, dan berlakunya tanah mendap, tanah runtuh. Selepas daripada itu naik matahari di sebelah barat. Pada waktu itu Israfil tiup serunai sangkakala, berlakulah kiamat. Tamatlah kisah kita. InsyaAllah kita akan sambung ayat 99 dalam siri yang akan datang, setelah berakhirnya kisah Zulqarnain dan Ya'juj wa Ma'juj. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.